Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 18 Oktober 2021 bersama dengan saya, Nusyah Mama Amin. Susulan kontroversi membabitkan arak tempatan berjenama Timah, Dewan Ulama PAS Pusat mengemukakan 4 cadangan kepada kerajaan bagi menangani isu tersebut. Ia termasuk menuntut syarikat pengeluar berkenaan bagi mengelakkan kemunculan lebih banyak pengeluar minuman keras yang baru. Ketua Penerangannya Muhammad Nur Hamzah berkata, sejak kemunculan berita mengenai minuman keras ini, ramai warga maya melontarkan kritikan dan kecaman kepada PAS selaku salah satu parti komponen kerajaan. Terdahulu warga maya mempersoalkan pengeluaran minuman keras itu dan menganggap jenamanya sebagai penghinaan terhadap agama Islam. Pihak yang tidak berpuas hati mendakwa nama Timah itu mirip dengan nama puteri Nabi Muhammad iaitu Fatimah dan iklannya menggunakan imej seorang yang berkopiah. Syarikat pengeluar arak tersebut bagaimanapun menjelaskan jenama Timah itu merujuk kepada biji timah yang banyak di negara ini suatu ketika dahulu. Syarikat itu juga menjelaskan bahawa gambar lelaki pada botol itu adalah Kapten Tristram Speedy, seorang pegawai Inggeris semasa penjajahan British di Tanah Melayu. Suruhanjaya Pilihan Raya menetapkan 20 November ini sebagai tarikh Pilihan Raya Negeri Melaka, kata pengerusinya Abdul Ghani Saleh. Dalam sidang medianya di Melaka hari ini, Abdul Ghani mengumumkan hari penamaan calon adalah pada 8 November, manakala tarikh mengundi awal pada 18 November. SPR menyasarkan 70% pengundi akan keluar mengundi. SPR juga memohon kerjasama semua pihak termasuk pihak media dan parti-parti politik agar turut mengambil langkah untuk menyeru dan menggalakkan pengundi keluar untuk mengundi. Untuk rekod Dewan Undangan Negeri Melaka dibubarkan pada 4 Oktober lalu, susulan 4 adun mengumumkan mereka menarik balik sokongan terhadap Ketua Menteri Sulaiman Mat Ali. 4 bekas adun itu ialah Idris Harun, Nur Azman Hassan, Nur Effandi Ahmad dan Nur Hizam Hassan Bakti. DUN Melaka mempunyai 28 kerusi. Pilihan raya seumpama itu di Sabah pada tahun 2020 telah mengakibatkan kebangkitan gelombang COVID-19 di negara ini. Sehingga malam semalam, sebanyak 91.4% daripada jumlah keseluruhan penduduk dewasa di Melaka telah lengkap divaksinasi. Berita yang seterusnya, Mahkamah Rayuan hari ini membenarkan permohonan Najib Razak untuk memperoleh semula pasportnya buat sementara waktu. Ini bagi membolehkan bekas Perdana Menteri itu menemani anak perempuannya yang akan bersalin di Singapura. Panel 3 hakim dipengerusikan oleh Kamaluddin Mat Said pagi ini 11 suara membenarkan permohonan Najib agar pasportnya dipulangkan dari 20 Oktober hingga 22 November. Kamaluddin dalam keputusannya hari ini berkata penjelasan daripada pihak pembelaan agar pasport itu dipulangkan adalah munasabah. Pada 15 Oktober lalu, Najib mengemukakan permohonan kepada Mahkamah Rayuan bagi mendapatkan sementara pasportnya untuk ke Singapura bagi bersama anak perempuannya, Nuriana Najwa yang akan bersalin di negara itu. Pada hari sama, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur membenarkan permohonan isteri Najib, Rosmah Mansur, untuk mendapatkan sementara pasportnya bagi tujuan sama. Semasa prosiding di Mahkamah Rayuan pagi ini, Peguam Bela Utama Muhammad Syafiq Abdullah menjelaskan bahawa tempoh untuk memulangkan sementara pasport itu adalah dari 20 Oktober hingga 22 November. Syafiq berkata Najib hanya akan ke Singapura pada 3 November setelah Ahli Parlimen Pekan itu mengambil bahagian dalam perbahasan mengenai belanjawan 2022 di Parlimen. Menteri Pengangkutan Wika Siong berkata dia sedia berdebat dengan Setiausaha Agung DAP Lim Guan Eng menerusi siaran secara langsung di TV3 pada 2 November ini. Kata Wee, tarikh itu dicadangkan oleh pihak TV3 selepas dia dihubungi penerbit stesen televisyen swasta itu. Dalam hantarannya di Facebook, Wee juga mengingatkan Lim supaya tidak mereka-reka cerita mengenai kumpulan WhatsApp yang didakwa turut melibatkan Speaker Dewan Rakyat Azhar Harun. Kata Wee, jika tarikh itu tidak sesuai bagi Lim, dia meminta ahli Parlimen Bagan itu mengubah tarikh yang sesuai mengikut kelapangannya.
Sementara itu, Lim menggesa agar debat itu dijalankan pada 23 Oktober ini dan meminta Wee untuk tidak menjadikan pembentangan Belanjawan 2022 sebagai alasan. Pada 30 September lalu, Wee mencabar Lim di Dewan Rakyat untuk berdebat secara terbuka mengenai dasar kabotaj negara. Cabaran itu dibuat selepas Lim bertanya kepada Wee apakah dasar kabotaj menyebabkan beberapa syarikat gergasi teknologi menjauhi Malaysia dalam projek pemasangan kabel bawah laut bagi meningkatkan sambungan internet. Shellfish, red meat, and beer. If you love indulging in these foods, you may end up with high uric acid level in your blood. These foods consist high level of purine, a substance that will eventually break down into uric acid and be excreted through our urine. It is recommended that the amount of dietary purines should be kept between 600 to 1,000 milligrams per day. Having too much uric acid in your blood can cause attacks of gout. It can also cause kidney stones and blockage in the kidney. The crystallization of the excessive uric acid in your blood can be eased by reducing purine-rich food to only 100 to 150 milligrams daily, maintaining a healthy lifestyle, and consuming urinary alkalinizer like Ural. It consists of sodium bicarbonate, citric acid, and sodium citrate that increases the urinary pH and solubility of uric acid to prevent crystallization. Best of all, it's lemon-flavored and sugar-free. Ural, effective urinary alkalinizer. Neutralize your uric acid problem now. Baik, kita ke perkembangan yang berikutnya. Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin berkata kerajaan telah cukup berusaha memberikan penerangan mengenai kebaikan dan keberkesanan vaksin COVID-19 kepada rakyat. Malah tegasnya, kementerian juga telah mengemukakan segala bukti saintifik berhubung keberkesanan vaksin kepada rakyat. Dalam ciapannya di Twitter, Khairy memohon maaf kerana perlu bertegas dalam isu vaksin. Malah dia tidak kisah jika digelar dajal atau panggilan apapun. Khairy sebelum ini berkata, kerajaan akan mengambil pendekatan tegas terhadap mereka yang enggan divaksin dengan terus mengenakan pelbagai kesukaran terhadap mereka. Ketua Pembangkang Anwar Ibrahim bagaimanapun tidak bersetuju dengan kenyataan Khairy itu dan menyifatkannya sebagai paksaan dan sombong. Semalam Khairy turut memberi balasan sinis terhadap mesej yang dipercayai daripada kumpulan anti-vaksin dengan mengatakan dia menggunakan 4 jin vaksin iaitu Pfizer, AstraZeneca, Sinovac dan CanSino. Ini selepas kumpulan tersebut mendakwa Menteri Kesihatan itu menggunakan jin untuk melindungi dirinya menerusi tangkal yang dipakainya. Sementara itu, KKM bersedia bersemuka dengan kumpulan anti-vaksin bagi memberi fakta dan penerangan berhubung vaksin COVID-19. Timbalan Menteri Kesihatan Dr. Nur Azmi Ghazali memberitahu Dewan Negara beliau boleh mengatur perjumpaan itu dengan membabitkan Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin. Jadi saya nak sarankan Yang Berhormat dan semua bahawa kalau ada kumpulan ini, why not? Kenapa tidak kita jumpa? Kenapa tidak kita datang nanti, kita boleh uruskan, saya boleh berbincang dengan Yang Berhormat Menteri Kesihatan supaya kita bersemuka dan kita cakap yang sebenar-benarnya. Jangan kita cakap sini sana dan menyebarkan berita palsu, kita bimbang juga. Nanti KKM akan mengambil tindakan kerana penyebaran berita palsu pula. Terima kasih Tuan Itu. Terdahulu, Dr. Nur Azmi menjawab soalan Senator Dr. Wan Martina Wan Yusof berhubung tindakan kerajaan supaya tidak timbul kekeliruan di kalangan kumpulan anti-vaksin yang menggunakan data COVID Now bagi mempengaruhi mereka yang belum divaksin. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian
sahaja daripada saya, Nur Syah Mama Amin untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.